Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Baiklah, kita akan masuk kepada topik ke-9, yaitu tajuknya leadership ataupun kepimpinan. Okey, apabila kita masuk kepada topik 9 ni, pertama sekali saya nak bagi tahu kepada kamu semua, pastikan kamu berfikir bahawa topik 9 ni menceritakan tentang seorang ketua, ataupun kamu letakkan diri kamu sebagai seorang ketua. Tidak kisahlah ketua apapun, ketua di dalam kumpulan ke, ketua di dalam kelas ke, ketua di dalam keluarga ke, ketua dalam kalangan budak bilik ke, bilik-bilik tertentu di asrama, kamu ketuanya. Ataupun persatuan budak-budak Mobile Legend ke, kamu ketuanya. So, untuk topik 9 ni kamu kena meletakkan pemikiran bahawa ini adalah bercerita tentang pemimpin ataupun ketua ataupun bos. Okey? Baiklah. Kita teruskan kepada topik kita ni. Kita masuk kepada introduction. Apa itu kepimpinan? Okey, kepimpinan bermaksud kebiasaannya ia adalah gabungan di antara pengetahuan, keinginan dan kemahiran. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang memimpin itu kebiasaannya memiliki ilmu, ada pengetahuannya. Tidaklah orang kata buta kayu ataupun tidak tahu apa-apa kan. Saya tak tahu apa-apa ni tapi saya jadi ketua. Tak. Dia mestilah memiliki pengetahuan. Kedua, dia kena ada keinginan. Kalau kamu paksa orang untuk jadi pemimpin, tapi dia tak mau jadi pemimpin, kerja tak akan jalan. So, untuk menjadi seorang pemimpin, dia kena ada yang dipanggil keinginan. Dia ada mau, dia ada rasa aku nak. Dan yang terakhir yaitu kemahiran. Kemahiran tu apa? Skill lah. Kemahiran dalam memimpin, kemahiran di dalam berhujah, kemahiran dalam berkata-kata, kemahiran dalam mengurus. Kemahiran tu daripada pelbagai sudut. Okey? Kita teruskan. Setiap pemimpin sepatutnya mempunyai kemahiran interpersonal. Okey. Apa maksudnya? Kemahiran interpersonal. Interpersonal maksudnya dia memiliki kemahiran bagaimana nak menghubung-kaitkan di antara dirinya dengan persekitarannya. Yalah, apabila kita memimpin, kalau tidak ada orang yang kita pimpin, itu bukan pemimpin namanya. Itu syok sendiri. Okey? Pemimpin maksudnya ada orang yang dipimpin. Maka dia perlu memiliki kemahiran interpersonal. Pandai memujuk, pandai mengajak, pandai mengurus, pandai macam-macam, serba-serbi dia pandai. Okey? Setiap pemimpin harus memiliki personality dan watak yang sesuai. Yalah, kalau kamu pemimpin bagi sebuah syarikat perniagaan, kamu mesti memiliki perwatakan orang businessman, kan? Kamu tidaklah boleh berperwatakan seperti seorang musician. Tidak jadi. Okey? Dan sekiranya kamu ketua bagi satu agensi seperti pusat pengajian ataupun school, kamu mestilah berkredibiliti dari sudut ilmu pengetahuan, pengurusan, bukan berfokus kepada keuntungan, tapi berfokus kepada memajukan kamu punya school. Okey? Teruskan. Stephen Covey menyatakan kebiasaannya kepimpinan yang efektif adalah bersifat apa? Bersifat falsafah secara keseluruhan dan berinteraksi dengan manusia. Dan beliau menyatakan juga kecemerlangan adalah satu perkara yang biasa. Ialah sebagai ketua, kejayaan itu adalah sesuatu yang diharapkan. Dan pastinya di dalam kegagalan lebih banyak berbanding dengan sedikit kegagalan. Jadi kecemerlangan, kehebatan, apalagi itu adalah perkara-perkara yang biasa di dalam kepimpinan. Okey. Kita teruskan. Okey, gambar raja ini menunjukkan kepimpinan itu terdiri daripada 3 perkara utama, yaitu pengetahuan, kemahuan, desire, dan juga skills, kemahiran. Dan 3 gabungan benda ni akan membentuk yang dipanggil habit. Habit ni kebiasaan ataupun tabiat. Apa kebiasaan kamu? Apa tabiat kamu? Okey, sebagai seorang pemimpin, kalau kita tengok, kita mesti kaitkan dengan kuat marah kan. Apa lagi? Cengih,
Tapi penuh dengan kehebatan, kemahiran, pengetahuan, dan rasa ingin memimpin. Dan itulah yang dipanggil habit. Okey? Kita teruskan. Okey, kita melihat kepada siapa namanya nih? Kita melihat kepada slide berkenaan Stephen Richard Covey. Okey? Siapa dia nih? Okey, kita akan tengok dia ni siapa. Kita tengok latar belakangnya dahulu. Lahir pada tahun 1932 dan meninggal pada tahun 2012. Okey. Beliau merupakan seorang pendidik, pengarah, ahli perniagaan dan penceramah. Beliau juga profesor di Fakulti Perniagaan Utah State University di Amerika kan ya. Okey. Siapa dia nih? Beliau adalah penulis buku yang paling populer tentang tentang 7 tabiat orang yang berkesan dan sangat berkesan. Okey, maksudnya dia bercakap berkenaan tabiat-tabiat manusia, 7 tabiat manusia yang menjadi kebiasaan dan benda tu adalah sangat berkesan. Okey, kita akan bercakap berkenaan penulisan beliau secara umum. Baiklah, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey. Kita lihat di sini. Ini adalah 7 tabiat ataupun 7 kebiasaan yang dinyatakan oleh Stephen Covey. Ya, di sini kalau kita tengok buku dia bertajuk Stephen Covey 7 Habits of Highly Effective People. Pertama sekali, habit 1, habit 2 sampai habit 7. Okey, semua habit-habit ni kita akan terangkan secara detail di dalam slide-slide yang seterusnya. Baiklah, kita masuk kepada habit ataupun kebiasaan ataupun tabiat 1, iaitu be proaktif. Okey? Proaktif adalah tentang bagaimana anda mengambil tanggungjawab untuk kehidupan anda sendiri. Okey, itu maksudnya. Proaktif itu bermaksud kamu bertanggungjawab ke atas diri dan kehidupan kamu sendiri. Dan orang yang proaktif tidak menyalahkan genetik, keadaan, situasi atau penyesuaian dengan kelakuan mereka. Apa maksudnya di sini? Okey, kita kaitkan be proaktif ini dengan orang yang memiliki sifat leader ataupun apa sudah kita cakap tadi? Ataupun dengan kepimpinan. Bagaimana kita nak kaitkan benda ini dengan kepimpinan? Okey, kita kena tahu orang yang memimpin ni, seseorang pemimpin itu memiliki sifat yang proaktif. Kalau kita tengok proaktif itu di dalam kenyataan Stephen Richard ni, tanggungjawab yang diambil oleh seorang individu kepada dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita lihat orang yang memiliki sifat kepimpinan ni, dia bukan hanya kepada dirinya, bahkan kepada mereka yang dipimpin olehnya. Okey, dan berbeza dengan orang yang reaktif. Reaktif ni adalah bertentangan dengan orang yang proaktif. Orang yang reaktif ni dikatakan sering dipengaruhi oleh persekitaran fizikal mereka, dan mereka sering mencari sumber luaran untuk dipersalahkan atas tingkah laku mereka. Contoh, kalau kita tengok, saya lambat hantar assignment ni gara-gara gara-gara masalah sekarang ni, penyakit yang banyak sedang menular di dalam dunia ni. Okey, dia kata assignment dia tak siap sebab penyakit. Saya tak boleh hantar assignment awal sebab internet tak kuat di asrama kami. Dia akan salahkan sekeliling. Dia akan salahkan walaupun dirinya sudah terang lagi bersuluh yang silap, tapi dia akan tetap salahkan orang lain. Dia akan tunjuk seluruh benda ataupun individu yang berada di sekelilingnya sebagai orang yang bersalah dan hanya dia yang betul. Okey, dan benda begini saya sering jumpa. Banyak saya jumpa pelajar macam ni. Dia akan datang dengan bukan 1001 alasan, tapi dia akan datang dengan 4001 alasan. Maksudnya apa? Maksudnya bagilah macam manapun, akhirnya dia yang benar dan orang lain yang akan salah. Saya ni jadi begini, tak cukup nak makan hujung semester kerana duit PTPTN tak cukup. Tapi waktu masuk PTPTN awal-awal dulu, terus beli iPhone 7, iPhone 10 kan.
Tapi cukup ujung semester, dia akan salahkan PTPTN bagi sedikit. Tak apalah, jilatlah tuh telepon. Okey, jadi kenyang. Apalagi kalau kita tengok, banyak contoh yang saya boleh berikan. Tapi kalau orang yang bersifat memiliki kepimpinan yang tinggi, sifat reaktif ini adalah sangat tidak baik dan tidak sesuai. Dan orang yang memiliki sifat reaktif ini, kalau boleh, baik jangan jadi pemimpin lah. Dia jadi follower sudah. Okey, kita teruskan. Kalau kita tengok sini, kenyataan orang yang proaktif. Kebiasaannya mereka akan cakap, kata-kata orang proaktif ni, dia akan kata, boleh tak awak selesaikan kerja ni? Boleh, insya-Allah saya boleh siapkan. Bila kamu nak siapkan? Insya-Allah akan saya siapkan. Sebelum Jumaat ni siap. Kamu okey tak? Okey. Itu kata-kata orang yang proaktif. Tapi kalau orang yang reaktif, antara contoh kata-katanya, boleh tak siapkan benda ni? Allah, susah lah doktor. Tak boleh lah doktor. Allah, banyaknya doktor. Allah, 10 page boleh kah doktor? 2 page saja, kan? 2 page bersamaan 30 markah. Boleh lah doktor, kan? Allah, tak boleh lah doktor. Kalau begini doktor, kalau begitu doktor, dia akan bagi kalau, yang mana kalau tu semua untuk keuntungan dengan dia. Okey, dan kadang-kadang bila orang begitu, kalau terlampau banyak kalau saya layan lebih kurang saja. Saya okey, angguk, saya kononnya setuju dengan dia punya cakap. Tapi di akhir sekali, kau dapatlah C. Okey, kenapa? Komplain banyak, kan? Dia orang yang reaktif. Itulah kata-katanya. Okey, kita teruskan kepada be proaktif. Okey, orang yang be proaktif ni biasanya masalah, cabaran dan peluang yang dihadapi merangkumi 2 perkara, yaitu benda-benda yang berada di dalam dia punya concern ataupun di dalam perhatian dia, ataupun di dalam yang dipanggil dia punya influence. Okey, orang-orang yang proaktif menumpukan usaha mereka dalam lingkaran pengaruh mereka. Sebagai contoh, mereka bekerja pada perkara yang mereka boleh lakukan. Okey, itu antara ciri-ciri orang proaktif. Kalau dia tahu dia boleh buat kerja tu, dia akan lakukan kerja tersebut hanya dalam lingkungannya sahaja. Dan kalau dia tak boleh, dia kata tak boleh, sebab memang bukan bidang dia. Contohnya apa? Contohnya macam kamu lah. Kamu engineering, tiba-tiba disuruh jadi medical doctor, buat bedah-bedah orang sebagai ketua pula tu. Boleh tak? Tak boleh, kerana bukan bidang kepakaran kamu. Manakala orang yang bersifat reaktif akan memberi tumpuan kepada usaha-usaha mereka terhadap perkara yang mereka risaukan, dan kadangkala mereka boleh kawal dengan baik dan kadangkala tidak. Okey, itu orang yang reaktif. Apa dia? Benda-benda yang dia risaukan. Kalau kita tengok orang-orang yang reaktif ni, kalau kita kaitkan secara ringkas lah, ya, secara ringkas. Kalau kita tengok orang yang reaktif, kamu masuk universiti untuk apa? Ada 2 pilihan. Untuk belajar kah bercinta? Boleh tak pilih 2 doktor? Dia nak bercinta sekali. Kalau orang proaktif, dia akan pilih untuk dia hanya fokus kepada belajar. Kenapa? Kerana dia mengetahui usahanya adalah dalam lingkungan untuk belajar. Sedangkan kalau dia bercinta, banyak kemungkinan lain yang akan berlaku. Jadi dia mengambil keputusan untuk proaktif dan mengambil belajar sebagai keutamaan. Tapi orang-orang yang reaktif, dia berfikir, kalau aku sekarang umur dah 21 tahun, tak ada girlfriend. Kalau tak ada girlfriend, nanti aku habis belajar lagi 2 tahun, 3 tahun, 25, 24, aku tak kahwin lagi. Orang lain dah ada anak. Dia fikir benda-benda yang tak sepatutnya dia fikir. Orang lain dah ada anak, aku tak ada anak lagi. Dia fokusnya adalah kepada perkara-perkara yang di luar daripada kawalannya. Kita boleh kawal tak kita nak kahwin tahun bila? Kita merancang, Tuhan menentukan. Dan belum tentu apa yang kita rancang tu sesuai dengan apa yang Tuhan mahukan. Ada kawan saya, dulu daripada zaman belajar, bercinta non-stop. Tapi sampai sekarang tak kahwin. Kerana apa? Kerana jodoh itu Tuhan yang punya. Dan benda itu di luar daripada kawalan kita. So, adalah lebih baik fokus kepada perkara-perkara yang mana perkara itu
confirm kita boleh capai sekiranya kita berusaha daripada sekarang. Apa dia? Belajar. Ada tak kamu tengok orang belajar akhirnya dia gagal? Jarang. Melainkan dia berputus asa karena benda-benda tertentu. Tapi kalau orang tuh belajar sungguh-sungguh, bagilah 10 tahun pun dia akan berjaya. Oke? Terusnya. Oleh itu, menyadari tentang bidang kepakaran kita dan tempat kita menyumbangkan seluruh jiwa raga kita merupakan salah satu langkah untuk menjadi proaktif. Oke, kamu bidang apa? Bidang sivil. Kamu bidang apa? Bidang elektrik. Kamu bidang apa? Kimia. Kamu bidang apa? Bidang keusahawanan. Kamu kena tahu di mana kekuatan kamu, barulah mampu kamu menyumbangkan seluruh kelebihan yang kamu ada kepada tempat kamu bekerja ataupun tempat kamu berkhidmat. Dan apabila kamu mampu melakukan dengan terbaik, itulah yang dipanggil proaktif yang dinyatakan oleh Steven nih. Oke? Seterusnya kita masuk kepada habit 2. Habit 2 di dalam buku yang ditulis oleh Steven nih, beliau menyatakan begin with the end in mind. Apa maksudnya nih? Oke, tabiat kedua nih, kita masuk terus ya. Tabiat kedua ini adalah berdasarkan imajinasi. Keupayaan untuk membayangkan sesuatu benda yang tidak boleh Anda lihat pada masa sekarang nih. Oke, habit kedua nih adalah berkait dengan imajinasi. Kalau seorang pemimpin yang baik, dia perlulah mempunyai visi dan misi. Oke, visi dan misi maksudnya apa? Maksudnya pandangan kamu apa yang akan jadi lagi 3 ke 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke hadapan. Berkenaan satu-satu benda yang menjadi pimpinan diri kamu. Contoh, kita ambil yang ringkas. Pimpinan di dalam kekeluargaan. Macam saya ada istri, saya ada anak, saya ada keluarga. Dan bagaimana saya melihat apa yang akan jadi lagi 5 ke 10 tahun ke hadapan. So saya perlu berimajinasi. Anak saya yang sekarang 1 tahun, lagi 10 tahun ke depan dia akan berumur 10 tahun. Apa jadi pada saya? Bagaimana pendidikan anak saya? Bagaimana dengan pengurusan hutang, pengurusan keuangan kereta, rumah? Benda-benda itu di luar daripada pengetahuan kita. Tapi kita kena pandai berimajinasi. Oke, anak saya 10 tahun darjah 4. Kalau darjah 4 dia sekolah di mana? Oke, saya mau nanti dia darjah 6, dia sekolah apa lepas tu? Tingkatan 1 dia masuk masuk asrama penuh kah atau sekolah biasa, harian biasa. So benda-benda tersebut kita kena ada imajinasi. Oke, 10 tahun daripada sekarang rumah yang saya duduki ini saya akan renovate, saya akan tambah ini, tambah itu. Nanti dia akan redup, tambah aircon, tambah sini apa semua, perbaiki rumah. So rumah akan menjadi semakin baik. Benda-benda itu hanyalah imajinasi. Dan daripada imajinasi kita boleh jadikan dia sesuatu yang betul. Oke, kita realize dia benda ini. Oke. Teruskan. Ia didasarkan pada prinsip bahwa semua perkara dicipta 2 kali. Oke, ini daripada kenyataan Steven ni lah. Dia berpegang kepada prinsip semua benda di dalam dunia ini dicipta 2 kali. Dicipta pertama macam mana? Pertama dicipta di dalam pikiran. Oke, sebelum sebuah kereta itu wujud, dia wujud di mana? Dia wujud di dalam pemikiran. Penciptaan mental. Orang berpikir kereta ni, kalau kereta Alphard ni bumbung dia kena tinggi, badan dia kena lebar, tayar dia size 19. Okey. Apa lagi? Enjinnya sekurang-kurangnya 3.5. 3.500 cc. Okey, apa lagi? Warna yang cantik warna hitam. Okey. Dia membayangkan di dalam fikirannya begitu, enjinnya kereta tu. Okey. So kesannya apa dia? Mereka pun mengeluarkanlah modul untuk membina kereta dan kereta itu wujud dalam bentuk penciptaan fizikal. Yang pertama penciptaan mental, yang kedua penciptaan fizikal. Inilah yang dikatakan prinsip semua perkara dicipta 2 kali. Bermakna untuk memulakan setiap hari tugas atau projek dengan visi yang jelas tentang arah dan tujuan yang Anda kehendaki,
Dan kemudian teruskan dengan melenturkan. Melenturkan kekuatan ataupun otot-otot proaktif Anda untuk membuat sesuatu perkara yang diinginkan. Okey? Maksudnya setiap hari, sekiranya Anda seorang pemimpin, kena ada matlamat, kena ada impian, kena ada cita-cita, kena ada visi dan misi. Maka selepas semua itu dibentuk di dalam imajinasi, fikiran, memajukan company, memajukan apa yang diharapkan, maka kerahlah sepenuh tenaga kamu, capailah cita-cita kamu. Mungkin bukan sekarang, karena apa yang diimajinasi sekarang mungkin boleh dibentuk di masa hadapan, 5 ke 10 tahun ke depan. Okey, kamu pun kata, lamanya doktor, kita nak imajinasi sekarang lepas tu 5 minit kemudian jadi. Okey, itu pemikiran kanak-kanak yang masih kecil. Makan biskut, lepas makan biskut kenyang. Okey, dia nampak, dia bayangkan dia makan dan betul dia makan dan dia lepas tu dia kenyang. Untuk imajinasi sebagai seorang pemimpin, saya share sedikit pengalaman saya. Sewaktu tahun 2007, saya masuk Universiti Sains Malaysia. Masa tu saya berjalan sebagai seorang mahasiswa. Saya berfikir pada ketika itu, apa jadi pada aku selepas 10 tahun? Apa jadi pada diriku pada tahun 2017? Sekarang 2007. Kalau 10 tahun lagi 2017 aku di mana? Adakah aku balik ke Sabah kerja? Apa jadi pada diriku pada ketika itu? Mampukah aku bayar PTPTN? Kerana aku masuk tahun 2007, bulan 7 2007, aku telah mengambil PTPTN, yang mana PTPTN itu adalah hutang yang wajib aku bayar. Dan aku berfikir panjang, macam manalah kehidupanku 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang akan aku jadi? Adakah aku mampu bayar hutang yang begini banyak? Pada ketika itu hutang 21,000, rasa banyaknya, ya Allah, matilah. Masa bila nak bayar nih, kan? Tapi saya selalu membayangkan, okey, nanti lepas habis degree, aku bayangkan aku berusaha untuk isi borang ambil master. Lepas tu aku siap master, aku bayangkan lagi aku nak ambil PhD. Walaupun pada ketika tu rasa macam mustahil, tak akan mungkin aku boleh ambil master dengan PhD. Susah kot. Rupa-rupanya dari imajinasi itu aku telah mencipta perkara tersebut di dalam hidupku untuk kali pertama, dan sekarang aku sedang menikmatinya untuk kali kedua dalam bentuk fizikal. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku bekerja lebih kurang 3 tahun, 4 tahun mungkin, untuk bidang yang aku minati, yaitu mengajar. Jadi itulah yang dimaksudkan di dalam habit kedua ni, berimajinasi. Okey? Kita teruskan. Kita sambung ya. Salah satu cara terbaik untuk menggabungkan tabiat kedua ke dalam kehidupan Anda adalah dengan membangunkan pernyataan misi peribadi. Apa maksudnya tu? Maksudnya kamu kena ada matlamat. Kamu membangunkan matlamat hidup kamu. Saya masuk Universiti Malaysia Perlis adalah ingin menjadi seorang jurutera awam. Itu matlamat kamu. Apapun terjadi saya tak kira, yang penting saya tahu habis saya belajar ni, saya mesti jadi seorang jurutera awam, civil engineering. Okey, itu yang dinyatakan pernyataan misi peribadi. Cuba kamu tanya kawan-kawan kamu. Mungkin kamu ada kawan, tanya dengan dia. Nanti habis belajar ni kamu nak jadi apa? Kalau dia kata tak tahulah, itu sedihlah. Sebab setiap kali orang tanya aku tak pernah kata tidak tahu ataupun tengoklah keputusan. Tak. Aku akan cakap lepas ni aku ini. Aku ada plan. Itulah yang dinyatakan misi pribadi. Kenyataan misi Anda menjadikan Anda pemimpin bagi kehidupan Anda sendiri. Ialah apabila kita ada haluan ataupun hala tuju yang kita ingin capai, kita akan pimpin hati kita, pemikiran kita, jiwa kita untuk menelusuri apa yang kita harapkan itu. Kenapa? Kerana orang yang tidak memiliki apa-apa matlamat ataupun impian ataupun misi dalam kehidupannya, aku boleh cakap satu saja, dia sedang merancang untuk dia berhadapan dengan kegagalan. Banyak kawan-kawan saya sebelum ni begitu. Tanya, tak tahulah, tengoklah keputusan nanti.
Tengoklah keputusan nanti. Keputusan tuh keputusan. Tapi kau kena ada kau punya matlamat. Sama lah bangun tidur. Bangun tidur. Matlamat lepas bangun tidur apa dia? Tentu nak makan kan. Nak sarapan, nak makan. Dan kita ada plan. Oke, aku nak makan di kedai tom yum sekian-sekian. Minum kopi ais. Makan roti bakar. Telur separuh masak 2. Itu matlamatnya. Tapi kalau bangun tidur. Lepas tu, tak apalah. Tengoklah rezeki Tuhan, kalau datang, datanglah. Kalau tak ada lah. Tak boleh macam tu. Akhirnya kamu akan menyebabkan kamu gagal. Kamu gagal merancang, kamu sebenarnya sedang merancang untuk gagal. Anda boleh mencipta nasib Anda sendiri dan menjamin masa depan Anda yang Anda ingini. Oke? Apabila kamu ada matlamat, bila kamu ada cita-cita, kamu boleh memastikan kamu berjaya di masa hadapan. Oke? Saya tidaklah pandai sangat. Saya tidaklah orang kaya. Saya tidaklah cemerlang. Saya orang biasa-biasa saja. Tapi apa yang saya ingat, saya berbeza daripada kawan-kawan saya yang lain karena saya memiliki satu misi jangka panjang. Yang mana misi ini tidak boleh tidak. Mesti wajib berjaya. Itu yang aku letakkan ke atas aku punya diri. Dan akhirnya aku dapat apa yang kuharapkan. Maka Anda sebagai mahasiswa kena ada pemikiran seperti itu. Oke?